Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini 24 hari bulan Disember 2023. Nama siapa bang? Raja Iskandar Raja Hussein. Dari mana bang Raja? Dari Kempas, Johor Bahru. Kempas, Johor Bahru. Ni siapa girlfriend? Isteri. Nama siapa kak? Nur Aziza. Nur Aziza. Ni siapa? Bodyguard. Dekat. Okey, dari Kempas Johor. Dia Kempas lama ke baru? Baru. Kempas baru. Rumah apartmen tu Bukan. Kampung. Bawah. Oh bawah. Bawah. Yang ada Shell tu. Dia dekat Shell. Dulu saya duduk Johor, lepas tu saya tahu tempat ni. Masuk Sipal Shell. Okey, apa ajak kemari bang? Badan lepas vaksin dulu sakit-sakit. Bisi-bisi. Jadi kan sekarang dia Kena tak apa sampai ke kaki peha bawah. kaki. Kadang kering bangun pagi tu menggeliat kering. Ha. Sejak buat vaksin 20 tahun 2020 lah. Lepas vaksin dos ketiga tu memang badan pergi klinik dia cakap muscle weakness. Jadi Muscle weakness. memang ya dia suruh buat senaman, kadang buat pun sama juga. Okey, ni girlfriend ni sakit apa? Nak check lah, nak tengok apa, nak scan tengok apa masalah. Okey, apa masalah? Selama hidup ni apa masalah kak? Masalah Dia macam doktor datang tanya sakit apa. Kalau suruh scan kan, saya scan. Okey, bila suruh scan manusia semua ada saka. 90% manusia semua ada saka. Kalau buat saka tu, kalau dah memang semua ada. Okey. Masalah macam abang tadi, kesihatan dia bila vaksin semua rasa bisa-bisa atas badan kan. Akak pula rasa apa? Hari-hari ni rasa apa? Cepat penat ke, badan berat macam ke? itu ada rasa letih, penat. Jalan berat badan, Rasa macam lesu-lesu. macam nak tidur je. Okey. Dia bawa ke bodyguard ni siapa? Adik saya, Okey. Kan tahu tempat ni dari mana? daripada dia. Dari dia. Dia bawa akak bawa apa? Hari mengadu asyik sakit je. Okey, sini cara rawatan. Adiknya ada cerita tak cara rawatan kita macam mana? Awak duduk mana? Dia dah biasa tengok live ni, saya bagi dia. Oh ya. Awak duduk mana? Bukan mas, Johor. Sekudan. Nanti hujung bulan ni saya dekat Johor. Tapi tak rawat orang, ada majlis kahwin, anak buah saya kahwin. Kakak saya beranak. 20 Bulan 28 21. 28. 30 20 tahun nak masuk. Bulan 2 hujung tahun, hujung tahun nak kira. Nak masuk 12. Bulan hujung bulan ni. Hujung bulan ni. 30 12. Minggu lepas, minggu yang sudah tu dia buat nikah kat Singapura. Pasangan dia orang Singapura kan. Oh. Yang tabib pergi tu lah. Yang untuk pergi ke Itu pergi mana? Ya, hari tu saya pergi Indonesia, yang Makam Wali Songo tu. Itu 13 sampai 19. Lepas tu saya pergi Singapura berempat orang. Nanti lepas dalam 17 18 saya kat Singapura lagi. Dalam sebulan tu seminggu saya kat Singapura lah, rawat orang kat sana pula. Jadi mana yang tak ada saya kat sini,
Rawat dengan anak murid pun sama je kak. Yang penting sembuh, sembuhkan Allah. Okey. Okey, pernah tengok live saya, pernah dengar proses sembang kepada pesakit. Okey, sini rawatan kita pertama saya kena cerita dulu. Selalunya kita orang Islam ni banyak pada ruqyah. Sini kita tak pakai ruqyah, kita pakai ilmu kebatinan. Okey, ilmu kebatinan ni ilmu dalam lah. Orang Indonesia panggil ilmu dalam. Okey, orang Malaysia panggil ilmu Panggil kebatinan. macam fizik Ya? Macam fizik Mata fizik tu lain. Ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan ni kita banyak zikir dalam hati. Yang ruqyah ni banyak baca dalam kat mulut. Zahir, Baca kat ya. mulut ni zahir. Jadi zikir dalam hati untuk batin. Macam kita raya kan, minta maaf zahir dan batin. Zahir tu apa? Batin tu apa? Dia pun nak kena faham. Ada orang tahu sebut tapi tak tahu makna. Okey, zahir ni kat luar. Batin dalam, ikhlas ni kat dalam. Tapi kalau luar, mulut kan, aku maafkan nanti, celaka kau nanti kau. Contoh, itu batin. Ya, faham. Okey, jadi maaf zahir dan batin. Okey, batin ni kita pakai ilmu dalaman. Ilmu dalaman ni tak ada baca. Sebab zikir kita ni beribu-ribu, beratus ribu dalam ni. Lepas tu kita tarik gini, nanti akan maaf cakap, akak akan rasa benda tu bergerak keluar, berangin ke, panas ke, berdebar ke, nak mengacau ke. Rara tak mengacau lah, mengacau panjang cerita ni. Okey, tadi pagi satu hamba Allah 4 beranak, ada anak perempuan dia balik daripada Jordan. Bila muda-muda dalam umur 20 lebih, 30, jarang orang percaya benda ada saka. Okey, tapi bila saya tarik tadi, tiba-tiba dia menangis. Tapi saya tanya makcik dia, bapak dia, mak dia kat belakang, tanya, nanti awak tanya dia, kenapa dia nangis? Dia tak sadar kenapa dia nangis. Yang nangis tadi saka. Yang sayang dia tak nak keluar, faham tak? Tapi dipaksa keluar. Sini saka kita matikan. Kita bukan buang kita buang dia balik. Kita matikan dia, hancur mati. Tu cerita pada saka lah. Okey, 90% manusia semua ada saka. Okey, jadikan cerita balik tadi ada satu hamba Allah, mak dengan anak sakit tepi lutut sini. Dia dah makan ubat, tak minyak angin macam-macam lah. Bila macam tadi lah, bila muda-muda ni dia tak percaya tentang rawatan-rawatan ni. Jadi saya cakap dia, okey baik. Saya tak pegang saya rawat gini je, pegang tarik. Ni, pegang lagi sakit tak goyang-goyang. Dah hilang sakit. Dia lagi klinik semua, taruh biasalah makan ubat untuk minyak kan. Klinik ada cara dia lah, kita ada cara kita. 70% sakit manusia gangguan syaitan. 90% manusia semua ada saka. Saka ni keturunan. Kena faham. Kalau tak percaya tentang saka ataupun 70% sakit manusia gangguan syaitan, pergi Google. Apa tanda-tanda sihir, apa tanda-tanda saka. Semua ada keluar. Macam abang tadi, bisa gini-gini. Okey. Kebanyakan kita akan syak daripada COVID. Kena injektor. Okey, contohlah dengan izin Allah kita rawat, bisa-bisa hilang. Bila COVID ni ataupun injection ni, kadang-kadang pun benda-benda ni ada benda yang negatif dalam tu. Okey, ataupun orang ni permainan ke, dia nak kita, kebetulan kita inject, dia pun masukkan benda sambil bersampingan lah. Jadi kita anggap benda ni kena inject COVID. Sama juga orang koma, ditidurkan. Kadang-kadang benda-benda ni negatif. Lepas tu nak cerita pasal benda-benda gaib ni, kadang orang suka nak percaya. Ni datang jauh-jauh. Percaya ke tentang rawatan saya sini? Syok. Abang? Saya memang dibesarkan banyak saudara kena Gangguan sihir. Ya. Kecil-kecil lagi kena pegang pakcik yang boleh Mengacau tu lah. Kecil-kecil lagi. 6 orang pegang pun semua kena terkebang. Jadi, kalau dia cool down, seorang satu lah. Tangan saya dapat kaki biasa. Peluk kaki dia lah. Tercampak. Bila permainan sihir ni kena faham Dia pakcik tak boleh minum teh, orang buat. Macam buat, tak tahulah. Dia tak boleh minum teh. Bekas teh pun tak boleh. Oh ya. Dah meninggal lah. Tapi bekas teh, cawan tu bekas teh tak boleh. Oh ya. Kena cawan dia sendiri lah. Jalan pergi mana cawan sendiri je. Sampai kat rumah ada teh kat dapur, kacau teh dia tak naik dia boleh tahu pula, alamak, buang balik.
Ni sihir macam-macam cara. Itu umur 10-11 tahun masa tu. Masih besar lagi lah masa tu. Yang tadi pula, satu pasangan ni, contohlah abang dengan akak. Satu pasangan ni, dia dengan suami dia. Tapi kawan baik lah. Ya. Macam abang ni, isteri kena sihir mati. Yang dia ni pula, suami kena sihir mati. Yang tukang bawa pergi rawatan ni, pun mati lepas seminggu. Kena sihir, kena tibai. Dia dah pergi 100 lebih tempat berubat. Sampai pergi Indonesia. Pun tak baik-baik. Okay, bila permainan sihir macam gini, di sini saya selalu nasihat belajar. Jarang perawat akan ajar ilmu dia pada pesakit ataupun orang ramai. Saya ajar ilmu saya untuk pendinding, supaya orang sihir tak tembus. Okey, ni saya nasihat tu lah. Tak nak belajar pun tak apa, terpulang lah. Cuma saya cerita dekat sini, saya ajar ilmu saya pada orang ramai. Siapa yang berminat nak pendinding, belajar. Okey, mengelakkan daripada asyik sihir berulang. Macam abang tadi lah, 100 tempat dah pergi berubat, 200 lebih ribu dia habis. Ya, yang cakap pakcik tu pun sudahnya dia sendiri rawat diri dia. Dia belajar. Dia belajar. Habis Tok Bomo siam datang apa semua, dia sekolahkan balik Tok Bomo tu balik sudah. Tak dia sebut asal usul, dia boleh benda yang meracau tu lah. Dalam keadaan dia tak sedar, dia bangun, dibacakan Tok Bomo tu. Saya tengok lah, membesar dalam. Tengok dalam Tok Bomo tu pun, surrender, saya balik. Masya-Allah. Pakcik member punya ayah Tok Bomo kampung. Lalu pakcik saya bangun, kau balik, start motor lari. Tok Bomo kampung lah tu. Dia kira, lepas tu tanya dia kenapa? Oh, keras. Masa kena tegur dia cakap meremang. Okey, itu siapa dalam badan dia? Tak tahu. Iblis. Yalah, pakcik bapak kawan tu hebat jugalah dalam kampung. Depan mata saya semua ni. Jadi berhenti, dia cakap, kenapa ni? Pakcik tu bangun, tunjuk, kau balik, start motor, tunduk, tak angkat kepala. Saya pergi jumpa kedai kopi. Kenapa? Dia cerita balik. Bukan lawan, dia cakap. Umur saya 11-12 kita sekolah rendah lagi. Tapi memori tu yang ingat lagi lah. pasal benda-benda pelik gini kan. Betul. Okey, dekat sini bukan kita cakap riak tak boleh bongkak Contoh, abang ke akak ke pernah berubat banyak tempat. Macam tadi lah. Siapa rawat akan mati. Tukang rawat ni akan mati. Ya. Kalau sihir. Macam tu lah abang dengan akak ni. Dah banyak tempat pergi. Siapa yang tolong akak abang ni, tukang rawat tu akan mati. Tapi dekat sini, maaf cakap, bukan riak tak berbongkak, bukan sombong diri. Siapa yang ada kawan-kawan kena macam itu, yang siapa rawat mati, bawa sini. Saya rawat. RM50 je. Lawan sihir ni RM50 je. Mahal tak? Cuma saka ni mahalnya 250 seorang. Jadi dengan rawatan, saka yang mahal lah 250. Kalau dekat mahal pun tempat lain ada beribu. Ya. Saka ni. Dekat sini, saka dengan rawatan 300. Kalau yang cakap, contohlah ada kawan-kawan cakap dah berubat sana sini, semua tukang rawat tu mati ke, ustaz mati, bawa sini, insya-Allah. Tengok YouTube saya, banyak lah. Jangan dia cakap, siapa rawat dah akan mati. Tapi saya dah 28 tahun rawat orang, tak mati pun. Kita dah iman Allah, takut apa? Okey, abang tadi bisa-bisa, ini terpulang Macam cakap tadi, 90% manusia ada saka. Tak nak bawa saka pun boleh, simpan, boleh. Buat rawatan biasa, RM50 saja. Cuma saka ni bila nak mati nanti payah. Tinggal tulang dan kulit, makan kuat. Itu dah tinggal jasad dengan jin dalam badan. Roh dah tak ada. Jadi, tak mati-matilah. Itu saka lah. Ni hantar air dah. Ni air rebus tu buat. Tukang masak aku, tukang kopi tak datang hari ni. Okey, jadi nak rawat macam mana bang? Nak bawa saka ke atau nak rawat biasa saja? Rawat biasa je RM50. Kalau nak bawa saka sekali RM300 biasa. Akak biasa juga. Okey. Bila rawat biasa masih berat badan, itu saka. Ataupun akak cakap tadi rasa ngantuk je. Kita dah rawat pun masih balik contoh ngantuk lagi. Itu saka.
Kalau buat 100 kali pun masih sama juga, berarti saka. Itu saya beritahu dulu awal-awal. Jangan nanti bagi tahu adik je. Saya tak bagi jumpa Tok Guru kau pun sama gini-gini. Saka tak buang? Tak mati kan? Okey, tangan tak lutut. Dalam hati zikir Allah 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 lah. Sekarang Sekejap. Mari kita bincang dulu kita nak buat yang mana satu lah. yang terus Sebulan sekali ada datang kemudian apa, tak apa. boleh. Okey, dia jenis. Contoh tinggal jauh. Nak buang ke nak rawat, kepada masyarakat yang tengok YouTube, TikTok rawatan saya boleh buat jarak dekat, jarak jauh. Tak payah datang pun boleh. Jarak jauh. Telefon sini cakap nak buat rawatan. Bagi gambar, bagi nama, nanti kita akan scan RM50. Lepas tu kita akan bagi tahu apa yang masalah kamu, ada saka, sihir ke, gangguan ke. Okey, itu kalau nak buang dulu lah, saka dengan sihir tadi 300. Kalau tak nak buang saka, buat rawatan biasa je boleh, tak ada masalah, RM50. Tapi kalau nak buang dulu 300. Kita buat jarak jauh. Kadang-kadang jarak jauh ni orang tak percaya. Orang tak percaya dari segi apa? Tak pernah dengar pun boleh buat jarak jauh. Contoh macam abang yang umur kan, besan tahun. Bila bomo dukung power orang kampung yang tukang pandai-pandai datang, live kan, buat kan. Tapi tak semua perawat boleh buat jarak jauh. Tapi kalau sihir jarak jauh, orang percaya. Emang Allah jarak jauh, orang tak percaya. Sebab apa? Jarang jumpa perawat boleh buat jarak jauh. Tapi Alhamdulillah, dah 28 tahun saya rawat orang jarak dekat, jarak jauh. Alhamdulillah, yang sembuhkan semua Allah. Kalau sihir boleh buat jarak jauh, tak? Emang Allah tak boleh buat jarak jauh. Kena fikir kat situ lah, kena faham kat situ. Jadi kalau tak percaya juga, abaikan. Dah, tenang, tak payah pening-pening kepala. Okey, nanti balik bincang lah. Sebulan sekali ada datang anak belajar sini. Datang naik Melaka. Kat mana belajar? Bukit Katil. Oh, Bukit Bayan, Bukit Katil. Bukit Katil sini 1 jam juga perjalanan. Okey, tangan tak lutut, dalam hati zikir Allah 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 Allah. Sama ke? Lain-lain. Tak, Sekali. seorang dulu. Nak buat dua-dua pun boleh. Bila ni cerita pasal dua-dua. Dia kalau 5, 6 orang, 10 orang pun kita boleh buat serentak. Boleh. Cuma kadang-kadang Tak sama. keyakinan orang ni. Takkan boleh buat serentak ni, boleh. Kosong. Allah, kun fayakun. Betul. Kalau nak buat dulu boleh, akak akan rasa, abang akan rasa, saya tarik. Tak apa, buat dia dulu. Okey. Fikir sama si Allah. Cuba rasa kan, dia saya tarik, apa rasa dia sama ada berangin, meremang, berdebar ataupun tak rasa. Ini masing-masing naluri lah. Okey, asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Rasa apa? Rasa apa? Tak ada rasa apa. Cuba angkat tangan bisa-bisa lagi tak? Dia paha yang ketara sekarang. Apa? Bismillah. Memang nak berdiri solat pun sakit. Bismillah. 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 Rasa apa? Dia kalau Dia jalan. dia ni. Belakang paha tu. Yang Belakang paha. ni dengan ni. Ni yang ketara. Pusing belakang. Pusing. Bismillah. 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 Bismillah.
Durang apa? Sini ada sikit lagi ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Shit lah. Ada pesakit nak rawat. Pesakit biasa tau. Perawat biasa. Siapa? Tak luar. Tak ada yang perawat biasa tu dengan orang lain kan. Yang perawat biasa dah selesai. Tak ada lagi. Ada nombor baru. Kira siapa? Dia macam mana? Kadang-kadang tapi kalau nak solat tu memang sakit. Setiap kali nak Kadang-kadang nak tunggu sakit dia bila? Ha? Nak tunggu kadang-kadang ni sakit dia bila nak tunggu ni? Setiap kali solat. Solat je memang Sekarang dah solat Zuhur belum? dah. Kalau solat Zuhur, saya solat Zuhur dulu kan? Kalau tak, kadang sampai gini kena kendurkan sikit. Solat kat masjid rasa kurang sikit. Kalau solat kat rumah nak berdiri, dia rasa macam nak solat duduk. Dia tarik masa itu fikir yalah solat masjid ringan, kerak jadi tahu boleh buat elok je. Kalau kat rumah, kalau 4 rakaat 4-4, kalau masjid paling-paling pun rakaat pertama je. Yang kedua ketiga tak ada rasa. Lega lah. Lega. Yang pertama tu itu pun sekejap je. Kat rumah ada simpan barang-barang apa-apa lama-lama ke? tak tahu lama. Contoh untuk tu dulu kan, keris, pedang ke, lembing ke, apa-apalah senjata-senjata lama atau barang-barang lama. Kadang-kadang itu Rumah tak, bukan duduk dengan orang tu, rumah kita sendiri tak ada, bukan daripada rumah orang tu. untuk tu yang barang ada. Tak ada. Maksudnya rumah tu kita sendiri lah, tak ada berdepakan daripada rumah orang tu. Bukan duduk dengan orang tu. Kita tak ada barang. Okay, saya tanya abang, pernah mimpi tak? Mimpi tak elok, tak elok? Tak ada pula. Tak ada. Pasal apa kadang-kadang macam ni macam kat tadi, bila kita rawat banyak kali tak baik-baik, mungkin sesaka salah satu. Bukan sihir. Okey. Sebab tu saya tanya pasal mimpi. Kalau mimpi sihir ni, kalau kita, orang kena sihir, dia dapat mimpi. Ada ular, ada anjing, ada masuk hutan, pergi tempat tinggi, jatuh, tu tanda-tanda sihir. Kalau tak ada sihir, okay, salah satu mungkin saka yang buat gangguan. Kalau macam kita nak tengok masalah rumah macam ni. Rumah saya tu cerita masalah apa? Cerita dia. Masalah dia. rumah tu tak ada masalah. Habis tadi kata masalah rumah. Maksudnya macam mana dia kata? Tapak tu kita cerita macam ni lah. Kawasan masyarakat. Tapak tu mungkin tapak bekas Kawasan lama hunian ke, katanya. kita pun tak tahu lah. Apa tu sama 2-3 ada dia kali kerja cek buat rumah tu kerja tak ada atas. gangguan, cuma ada cek-cek orang cakap bukan masalah kita tapi masalah rumah. Rumah tu yang ada masalah. Ada orang cakap ada barang atas tu, kita pun tak tahu. Ada tulis tak ada kan? Baru tulis. Ya, tadi aku dengar perawat biasa. Mak ayah dia dah digantung anak dia. Ya. Okey, nak tahu rumah tu, kawasan tu ada gangguan apa, bukan gangguan lah. Tapak bunian ataupun tapak tempat benda-benda negatif. Itulah. Ataupun rumah tu yang bermasalah. Okey, contoh, kalau pergi perawat lain, dia akan cakap, akak jual le rumah tu, akak tinggalkan rumah tu. Sedangkan gangguan ni kita boleh keluarkan ataupun pindahkan dia ataupun matikan dia. Yang ada yang dengar suruh pindahkan. Lepas tu dia cakap ada barang atas rumah tu. Dia Sebab tu saya tanya tadi, barang tu. rumah tu ada benda-benda tak tahu. barang lama? Tak tahu. Sebab Takutnya contoh rumah tu rumah kampung. Ya. rumah kampung. Okey, contoh siapa buat rumah kampung tu? Kita Yang tak kat abang duduk ni. rumah. Dia tahu dia rumah ibu, lepas tu rumah dia tambah Endon buat. Orang Endon yang kerja kontrak dia buat. Lepas tu jual, saya belilah. Rumah ibu tu rumah ibu siapa? Rumah ibu macam rumah satu, rumah asal dia, Rumah dia asal tambah tu. Jadi jadi beli double. rumah tu pada orang lah. Okey. Sebab tu saya tanya tadi, okey. Berarti rumah ibu tadi tu, dekat atas tu dia ada taruh barang. Okey, pernah tak dengar orang panggil rumah kampung tiang seri? Pernah dengar tak tiang seri? Tiang seri. Dengar tiang seri. Kenapa dia panggil tiang seri? Tengok tiang tak ada seri apa pun.
Betul. Tapi kenapa orang panggil tiang seri? Kalau abang punya pengalaman lah dulu, bila orang buat rumah, dia ada dua. Sama ada dekat tiang yang dia tanam tadi, bawah tu dia ada taruh barang, tangkal ke, ataupun atas dekat bumbung tadi. Dekat tiang atas. Tak atas bawah. Dua tu. Tu saya kata, kita tanya, ada tak benda-benda tadi? Tak tahu. Buat tak? Tak tahu. Cuma saya dia cakap ada barang kat atas ni. Kita pun tak tahu apa benda. Tapi dia tak buang? Dia suruh kita turunkan barang tu, panggil orang, dia datang. Panggil lah. Tak panggil pun saya, sebab saya tak berapa nak pasti sangatlah betul ke tidak. Okey, baik. Cara rawatan sini, apa yang ada dalam rumah akak ke luar rumah yang ikut akak ke, misal kata ada benda-benda yang tak elok, kita semua matikan. Tak percaya nanti balik, besok ke, malam ni ke, balik tidur, tengok apa, ada apa-apa lagi tak ganggu, ke bunyi-bunyi ke tidak. Gangguan tak ada, gangguan tak ada rumah tu. Jadi, bila orang pakai tiang seri ni, dia taruh benda-benda kadam. Kononnya, penjaga rumah. Macam mana kita nak tahu dia ada kadam kat atas ni? Belajarlah ilmu ni, bawa tahu. Kalau cerita ada, kat cakap, dia tak kacau pun. Pasal apa dia jaga rumah? Supaya pencuri tak masuk. Faham tak? Jin tu akan buat hilah dia lah. Nak tahu, orang cakap, saya ni sebagai spiritual. Okey, kita tahu pasal alam gaib. Okey, contoh tengok akak, kita boleh baca dah. Akak ada saka, ada gini. Tapi kalau akak tak ada ilmu, akak cakap, saya tak ada apa pun. Saka tak kacau saya pun, tak ada apa pun. Saka ni banyak jenis. Yang ada mengganggu. Yang ada contoh anak perempuan hid tak teratur. Yang ada dah kahwin, janin dia asyik gugur. Semua saka makan. Tapi kita pergi doktor, pergi klinik, tak salah, pergi cek. Doktor ada cara dia lah. Ada kasih ubat. Tapi tetap macam tu. Yang ada kahwin tak ada anak. Bila kahwin tak ada anak, suami isteri kena rawat. Bukan satu orang, bukan isteri. Contoh, suami akan tuduh isteri mandul. Sedangkan saka pada dua-dua pihak. Ni pun kena faham. Sebab tu bila cakap pasal spiritual ni, kadang orang tak boleh terima akal. Kita bawa ilmu ni, kita belajar ilmu ni, kita tahu. Cakap. Macam mana kita nak tahu? Kak, saya kat rumah tu ada benda, tangkal tu ada penjaga kadam lah, tenang cerita. Macam mana saya nak jelaskan akak benda tu ada kadam? Sedangkan akak tak ada ilmu. Lagi satu, akak tak akan percaya. Tapi kenapa orang yang dulu berubat cakap tu? So buang buat turun kan? Jadi benda tu tak kacau. Cuma dia sebagai penjaga rumah. Mu faham ke tidak? Tak faham. Faham. Cuma sekarang tak ada buat apalah, rumah tu biar gitu je dah. Ya, kan saya cakap tadi, akak dengar elok-elok. Bila saya rawat akak dengan abang nanti, tadi rawat abang tadi, kat rumah ke, luar rumah, yang ikut ke, misal kata ada benda-benda negatif ikut, semua tu kita matikan. Okey. Berarti kat rumah tu semua, biar benda tu ada pun, tapi tak ada, kosong. Umpama, dah tak ada apa dah, kosong. Faham tak? Jadi tak payah nak fikir-fikir benda tu dah tak ada dah. Okey? Melainkan orang hantar sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Bila cerita pasal barang-barang gaib ni, kadang-kadang kau tak boleh terima. Bila orang tak boleh terima, umpama kamu ni tak ada iman. Rukun iman 6. Betul? Pertama apa? Percaya pada Allah. Allah nampak tak? Kan gaib. Malaikat nampak tak? Kan gaib. Angin nampak? Kan gaib. Malaikat nampak? Pun gaib. Jadi kalau kita sebagai orang Islam tak percaya benda-benda gaib ni, kita tak ada iman. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Adanya malaikat. Adanya syurga neraka. Betul? Jadi kalau yang banyak tak percaya ni, Muhammad cakap lah, saya kena cakap tak ada iman. Tapi kalau cakap tak ada iman, marah. Oh, kau je lah betul gini. Habis? Contohlah, abang akak masih kecil dulu. Dah besar gini lah, ada anak ke, ada cucu. Bila dia lahirkan, dia asyik nangis saja. Pernah jumpa tak cucu? Kenapa dia asyik nangis tak berhenti-berhenti? Sebab dia nampak benda-benda gaib. Yang tak elok tu lah, benda negatif. Yang kita sebagai ibu ni, dokong sana, dokong sini, bawa sana, rumah keluar rumah, masih menangis. Sampai kita
frustration, pukul budak tu. Dan kan dia nampak tapi dia tak bercakap. Betul. Yang kita sebagai mak ayah tu dah naik berang dah, asyik nalak lagi kita pukul bantai. Pernah tak bila dia dah tahu jalan, kita tahu cakap hantu, ada tak? Tapi kita sebagai mak ayah tengok tak ada apa. Tapi dia budak-budak dia nampak. Dia ada kasyaf dia nampak. Jadi kita contohlah budak tu nak pergi dapur ke nak pergi bilik ke, dia nampak, dia tak nak pergi. Tapi kita sebagai mak ayah paksa dia takut. Apa orang kena faham. Ni benda-benda alam gaib. Kena percaya. Jadi nak buktikan akak benda tu ada macam mana cerita dengan akak. Melainkan akak ada mata batin, boleh nampak, saya ambil, saya taruh depan ni. Akak tengok. Saya boleh ambil tak jauh. Ilmu ni luas sama Allah. Jadi akak jaga pandang kepala, nanti lepas rawat kita akan buang dulu. Tapi abang-abang saya dah buang dah. Okey. Kalau ada sihir apa buat imam yang tanam pun, kita buat jarak jauh, tangkap, buang semua. Okey, kalau contoh ni masing-masing tukang rawat ni ada cara masing-masing. Okey, contoh yang akak nampak pernah pergi jumpa orang pandai lah. Dia kata, okey, kat rumah akak suruh ada benda, dia ambil buat turun. Sampai lagi ni buat akak tak pernah pegang pun, dia tak pergi panjat pun. Betul. Pertama, mungkin takut. Kedua, takut bila pegang terjadi apa-apa tak elok, betul. Jadi ya je lah, yang penting dia tak kacau. Contoh, bila main sihir pula, akak pergi tempat lain lah rawat, dia kata okey, depan pintu akak tu, kat depan tanah tu, depan laman, dia ada tanam barang. Okey. Bila perawat yang akak panggil yang tahu ni, dia pun ambil cangkul, dia cangkul. Nanti keluarlah buncu ke, kain kuning ke, kapan ke apa benda lah. Ilmu macam saya bawa ni, apa dia tanam, cara gaib. Dia tak pergi bomo tu, tak pergi sampai cangkul. Apa nama kak? Azhar. Rizah, ni aku nak tanam di tangkal ni, kau jaga kau, mampung. Kau langkah kau bengkak kaki kau. Tapi kita tak nampak pun tanah tu bukan cangkul, betul? Bila dia tanam? Lalu Dia pakai jin. Betul, dari panggil sihir. Jadi cara bicara pula, kita macam mana ilmu sihir boleh jarak jauh, ilmu Allah pun boleh buat jarak jauh. Macam mana dia tanam, kita boleh tarik, buang kasi kosong. Jin tu kasi mampus. Tapi botol ke tu kain dia masih ada, tapi dah tak ada apa-apa lah. Faham tak? Umpama kelapa jadi hampas, santan dia dah ambil dah, ni kasi hampas dia. Faham jelas tak? faham. Jadi nak cerita pasal bukti ni, kalau akak ada mata batin boleh nampak. Nampak akak pengsan. Muka-muka dia orang ni bukan cantik. Nak tengok saya bertujuh? Nak tengok? Okey, akak selalu tengok YouTube kan? Saya tunjuk akak. Ini kalau, tapi semangat ada kuat lah. Tak tu saya ada gambar tu lagi tak? Saya ada ambil. Ini gambar Pontianak tu. Kan nak siap ambil gambar. Ha? Siap ambil gambar macam mana? Itu dah nak bukan cuy ke? Lang Sui ni bahasa Cina. Lang tu orang. Sui ni, yang Sui ni lah, Sui ni bahasa Cina. Melayu panggil, okey. Ini nampak ada macam makeup kan? Ini hantu ni mungkin dia, korang nampak ni? Ini yang nampak cantik sikit, ada yang muka hancur. Faham? Okey, kenapa saya boleh ambil dia dalam YouTube tu? Bila saya main benda-benda terbang, saya stop, saya rewind balik. Saya cari gambar dia ni, saya stop, saya ambil gambar, saya screenshot. Okey, nak tengok hantu-hantu pada YouTube ni, okey, kalau berani lah. Tapi saya nasihat tengok malam-malam. Oh, paranormal dunia tu lah. Macam ni semua ni. Ada pocong, ada Pontianak putih, ada merah, ada Pontianak ni macam colour. Okey. Cari dekat YouTube lensa gaib. Tajuk dia LENSA, lensa gaib. Ataupun BOT bot CR. Okey, ada lagi satu. Yang diorang ni semua budak-budak muda, orang Indonesia. Dia masuk hutan seorang, bawa handphone seorang, kamera ni, dia pergi cari. Mak cakap, akak tiga beradik pergi rambutan bukan ni. Budak dia muda. Okey. Ada yang lagi satu.
Apa nama dia? Explore. Akak buka lah YouTube tu nanti gambar banyak paranormal ataupun spiritual. Diorang ni paranormal. Dia jumpa hantu, mak cakap Pontianak dia berselak rambut, dia ambil kamera kat dekat, boleh peluk Pontianak, ambil gambar selfie. Ingat betul. Tapi orang yang tengok dalam YouTube dia ni akan cakap dia semua berlakon, setting. Yang ada cabar dia. Dia bawa, okey, tak percaya kan? Tak percaya kan? Okey, jom ikut pergi masuk hutan. Okey, lepas tu zahirkan. Terjencik lagi. Kata setting. Sebab tu bila kita ada ilmu dengan tak ada ilmu, dua yang berbeza. Bila kita ada ilmu, kita tak takut pada setan ni. Mak cakap tak ada ilmu, takut sihir tak? Ya, takut lah. Saya tak takut. Bukan cakap dia tak boleh bongkar. Saya dah 28 tahun lawan sihir. Tak ada pun sihir. Kena ada ilmu lah. Ini bukan cakap dia tak boleh bongkar, sombong, bukan. Sama juga yang saya kata tadi, budak-budak paranormal semua tu. Dia ada ilmu, bukan kosong. Dia boleh kakukan hantu-hantu jin-jin ni. Pontianak ke botol, dia boleh dokong angkat. Tak ada buat apa-apa, Pontianak tu diam je. Dah kaku kan? Sama juga ilmu yang kamu ada. Boleh buat. Ekspedisi pernah turun? Baru lagi. Nak turun, nanti kita ajar. Tok kata nanti tu kan. Tak tahu, pasal apa bulan 3 ni Ramadan tau. Jadi saya lagi belum pilih hari bulan lagi. Hari apa nak buat. Dan orang cakap kalau hitam bawah mata ni ada apa? Okey, orang yang tanya. hitam ni pocong. Saka pocong dalam badan. Kalau cakap saka kan tak percaya. Adik-adik semua bawa mata hitam. Itu keturunan pocong. Tengok gambar pocong Ini nanti kau. Tapi kan pocong tu kan selalu muncul kat tempat saya je. Ni gambar pocong. Ya, betul. Nampak hitam-hitam tak? Tinggi tau, besar pokok. Ya. Tapi saya tak pernah mimpi ke apa. Ada ni pocong mata merah. Dia macam-macam. Dia buka Google, semua ada. Okey, ni yang mata tadi, kat mata hitam kan. Tengok mata dia. Hitam tak? Okey, ni adik yang cakap. Selalu pocong datang kat dia. Dia pernah muncul. Maksudnya saka tu daripada Keturunan moyang-moyang kita. daripada ke saya lah begini. Ya. Ni cerita lah. Penat saya cerita pasal saka ni. Sebab tu kena tengok YouTube saya banyak-banyak kali. Apa-apa episod, tengok sampai habis. Nenek moyang kita asal usul dulu Buddha ataupun Hindu. Okey? Mungkin akak pun tak percaya. Datangnya Islam baru mereka banyak peluk agama Islam. Apabila mereka Hindu dan Buddha dulu, mereka sembah berhala. Bila mereka moyang-moyang kita sembah berhala ni, dia contohlah sembah. Kau jaga anak cucu cicit aku je sampai bila-bila. Faham tak? Jadi dia pegang pada tu. Jadi bila dia sembah ni, contoh kita ambil bangsa Cina lah. Dekat dengan Cina tak rumah sana? Ada lah. Jauh lah. Okey. Tengok rumah Cina bila sembahyang dia ada buah limau, buah apple, buah pisang. Itulah makanan jin dia. Okey, contoh Cina ni mati, anak dia dah jadi moden, tak sembah berhala. Jin dia akan cari anak cucu dia ni kenapa tak sedia makan. Faham? Jadi cucu cicit moyang-moyang dulu kita perjanjian dia jaga anak cucu cicit tadi. Jadi bila mereka mati ni, siapa jaga makan jin dia ni? Pocong tadi ni.
Pocong selalu duduk dekat batang pisang. Nak tahu Pocong suka duduk dekat pokok pisang. Dia boleh duduk masuk dalam batang pisang. Dia diam. Faham? Ada setengah-setengah orang itu datang, dia pergi berubat, dia kata, kat rumah kau ada pocong gini kan? Kau pergi tebang pokok pisang. Pokok pisang ni tak berdosa. Sepatutnya perawat tu pergi tangkap pocong tu semua matikan. Bukan pokok tadi. Faham tak? Sama juga rumah akak tadi. Contohlah perawat tu cakap, rumah akak ni berhantu ni. Akak baik pindah. Kenapa tak pergi tangkap hantu tu buang, matikan? Kenapa akak kena pindah? Tapi kalau pindah hantu saya ikut dia, apa ke rumah nak pergi beli? Sama juga, maaf selalunya bangsa asing lah, India ataupun Cina, orang putih lah, ada orang gantung diri dalam rumah tu. Dia panggil perawat, benda tu tak keluar. Lala cakap apa? Saya ingat awak pindah lagi bagus. Di rumah tu terbiar berhantu lah. Kenapa tak pulihkan aja rumah tu? Tangkap benda yang negatif tadi, yang mati sesat tadi. Kita tangkap, kita Islamkan dia, hantarkan dia. Faham tak? Tu kita buat kat sini. Mana yang saka-saka degil ni contoh, dia boleh keluar, dia keluar secara baik. Yang tak ada yang melawan ni, kita pujuk dia 3 kali. So Islamkan dia. Kalau tak nak, kita matikan dia. Kalau macam saka saya dengan dia, saya adik-beradik kan, sama lah keturunan. Okay, kalau macam dia dah buang, okay, tak pergi sekali ke? Okey, baik. Sebab kita nak tahu Okey, kita adik-beradik. Sebab ada 5 adik-beradik. Okay. Pocong ni ataupun saka, okay, contoh adiknya dah buang. Kalau dia tak belajar ilmu ni, saka tu akan masuk. Daripada adik 4 lagi tadi, akan masuk. Pasal apa? Dah ada sarang. Saka ni akan menumpang. Faham? Tapi oleh kerana dia dah belajar ilmu apa saya ajar, dia anak murid saya tak tahu. Tahu. Okey, berarti benda saka tak boleh masuk. Faham? Jadi kalau dia contohlah cakap rawat buang saka, nanti besok raya jumpa kan ramai-ramai kan, saka masuk. Ya, kalau kata dah buang tu, dia datang balik ke kat kita? Kat sini kita matikan saka. Oh, terus mati terus lah. Mati. Akak jangan tanya saya macam mana boleh mati. Taklah tanya. Ini ilmu Allah. Belajar baru akak faham. Faham tak? Kalau yang macam dia punya, dia dah mati lah. Dah Yang mati kita kan, punya, tak kita ada punya. lah. Yang lain tu dia semua punya. orang ada saka masing-masing. Sendiri-sendiri Ya, punya. betul. Kan tadi cakap keturunan, jaga anak cucu cicit. Kira saka dia dah tak ada dah. Ya. Jadi ada anak tak? Okay, anak ada baru saka. Nanti dah habis rawat ni saya akan ajar awak cek ada tak anak saka. Cek suami awak ada saka tak? Dah cek ada tak? Nampak? Macam kat soalan tadi, macam mana nak tahu? Belajar. Tapi kalau nak tahu juga lepas sesi ni ataupun dalam sesi ni dia akan ajar. Yang ajar saya ikhlaskan pada netizen lah. Saya baikkan dia free. Dalam ilmu ni 2 kita boleh ajar pada umum, checking dengan cara buat air. Lain tak boleh ajar. Jadi kalau saya buang saka tu, mungkin mata saya dah tak hitam lagi Nanti lah. putih macam biasa lah. Cuma kadang-kadang orang yang kurang tidur pun hitam juga mata. Tapi kebanyakan yang gini semua pocong. Dia tak ada cerita pasal dia, pasal nanti mata dia tengok saya marah. Pasal apa? Pocong dia marah. Bila dia marah, mata dia merah. Yang macam gambar tadi, pocong mata merah. Macam tu lah sama. Jeling je mata kat saya. Bila dia dah belajar ni, mak cakap, kan dia baru lagi berapa lama dah dia. Sampai bulan lagi. Bila dia tamat 5 minggu zikir, adik-beradik akak jumpa dia semua takut. Tengok dia takut, benci dia. Dia benci bukan akak, dalam diri akak ni, si pocong ni, hantu ni, jin ni. Dia akan cakap, aku tengok kali macam dia. Mungkin seram lah. Seram tu apa? Bukan akak, dalam diri akak ni seram tengok dia. Pasal apa dia zikir ni bercahaya. Itulah ilmu kita. Ini adik-beradik sihir lain yang dia kita suami Ada pun suami-suami lain, Dia saka lain. Saka lain. Keturunan lain. Dia raja lagi kuat ni. Ya. Lagi kuat. Maaflah pada netizen yang dengar dalam ni. Bila orang kerabat-kerabat raja-raja, keturunan raja-raja ni, mereka nuntut ilmu yang power-power, jin yang besar-besar ni. Siapa kuat, dia kontrol negeri tu. Betul bang? Macam penghulu-penghulu pun dulu. Penghulu kampung kan. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak ada penghulu.
sebab dia hebat, dia ada jin ni, aku kontrol sebab ni. Sebab nak lawan. Dia bukan kata raja kak. Orang biasa pun pakai jin. Nak hebat, nak kuat. Tapi dengan ilmu ni, kau tak hebat mana pun, kita ada Allah lagi hebat. Dah. Belajar lu pasal apa nak belajar? Asyik kena sihir, tak boleh berhenti. Jadi belajar, ada kurang tak? Ada sihir? Sendiri. Boleh bang tinggi tak dulu? Boleh bang tinggi tak? Untung ke rugi belajar ni? Nampak? Okey, macam dia kata kena sihir. Macam saya ni nak tahu kena sihir ke tak ke, macam mana tu nak tahu? Okey. Sebab tu saya tanya Kak tadi, bila Kak hidup dalam kehari-harian ni, apa Kak rasa? Kalau saya cakap Kak ada saka, ada sihir, Kak pun cakap, saya tak rasa apa pun. Sihir ni yang ada dia buat sakit pelan-pelan. Yang ada dia buat sakit Akak ni sampai masa asyik pergi klinik je, pergi hospital, pergi cek sakit. Dia nak Akak sakit apa, buang duit, berobat je. Jawab kan? Faham tak? Tu sihir ni macam cara Kak. Macam yang satu orang bawah yang balik tadi siang. Yang ada saka ni ataupun sihir ni, dia buat kita, orang dulu-dulu lah, zaman abang ke Akak tak tahu lah pernah jumpa tak. Orang dulu-dulu rumah kampung bila kena sihir dia akan macam histeria. Terpekik tolong, ada tak? Betul? Dia ada dulu kuat. Okay, itu semua sihir. Tapi zaman sekarang dia bomo, dia upgrade. Dia tak buat histeria lah, dia buat sakit hospital, sakit klinik. Faham? Jadi kita ingat sakit hospital, makan ubat sana, makan ubat sini. Tak salah, doktor pun dia tak tahu, dia kasih ubat je lah. Kita makan sana mati. Tapi tak baik-baik. Sebab ini sakit misteri. Anda faham tak? Okay, kalau tanya saya, Akak pun kena sihir. Cuma sihir Akak ni, Akak tak ada Akak perasan tak perasan, Wallahualam dah. Nak tahu ni tu. Kan kata kena sihir. Keluarga Akak lah senang cerita lah, kena sihir. Bukan keluarga abang ni, keluarga ni, Akak ni, keluarga ni. Dari zaman dulu dah kena dah. Zaman mak ayah awak dah kena. Percaya saya bukan. Okey, ini saya cerita. Sihir keturunan, bukan sihir pada dia tu. Keturunan rumah abang ni, dari keturunan dia dah kena sihir dah. Kena sihir. Abang ni keturunan ni saka. Faham? Ya, maksudnya sihir tu bukan tuju pada dia lah, pada keturunan mak ayah dia. Mak ayah tambah termasuk anak-anak dia semua ni. Yalah. Sihir, dia dendam kesumat. Faham? Faham tak? Faham. Nak cerita pasal sihir ni kan orang nak terima kan susah. Lepas tu kena belajar ilmu ni baru faham. Sama juga dia dulu asyikkan sihir, belajar ilmu ni. Dah boleh buat sendiri kan, boleh buang sendiri betul dulu. Melepek lah. Rugi ke untuk belajar tak je. Sebab tu kat sini saya ajar ilmu lawan sihir. Okay, saya tanya Akak sembangan saya ni kan. Dalam duduk laju. Nanti sikit lah. Yang dulu siapa ganti rawat hilang. Tapi kalau sihir tapi kalau saka saya tak buang. Pasal apa tak buang saka? Kalau buang saka kita bersihkan terus. Sihir dengan saka kita buang bersihkan. Kalau saya buat ni buang saka ni, yang adik saya 3-4 orang tu masih ada lagi. Okey, iyalah. Setiap orang ada saka. Jadi yang rawat ni Akak, yang rawat dia adik, yang lain tu tak rawat. Berarti saka dia masih ada. Setiap orang ada saka. Akak faham? Penat kot cerita pasal sihir. Setiap keturunan Akak, kalau ada 10 orang pun, 10 ada saka. Termasuk tadi anak dia sendiri. Nampak? Walaupun mak bapak dah tak ada, tapi saka pada anak dia. Nampak? Ini janji pada moyang-moyang jaga anak cucu, cicit. Jadi bergandung je dah ada saka. Saka dah masuk. Boom. Dan lagi bila ayah sendiri dia cakap, setiap rumah dia hantar penjaga. Penjaga tu siapa? Itulah tadi saka. Mupanya hidup. Faham. Sebab tu kena belajar tentang alam gaib baru kita faham. Abang asal mana? Terengganu, Kelantan. Lahir Terengganu, besar Kelantan. Okay. Berkerabat diraja kat mana bang? Raja Jembal. Terengganu. Terengganu Kelantan lah, Raja Jembal ni. Sebelum Kesultanan Kelantan lah. Mak ayah lagi? Tak ada.
Adik-adik ada kan? Adik-adik ada. Cuba tanya asal usul mereka. Daripada nenek moyang atuk-atuk kan, apa kehebatan dia orang. Semua pakai benda-benda ni. Lagi satu, kalau kerabat-kerabat ni ada lembing, ada keris, ada pedang semua kat rumah. Itu semua penjaga, semua bukan kosong, semua ada penjaga, ada kadam dia. Tahu tak? Pernah nak diberi apa? Keris picit. Ha. Badik picit. Dia panggil badik picit tapi Yang macam ada keris kecil besar ni je keris. Pun ada kadam, tapi power. Yang power apa? Kadam, jin. panjang ni. Orang tua nak bagi, tak nak ambil. Ha, nampak? Cuba tanya hasad dia apa? Oh, dia penjaga kau. Betul? Jin. Itu pasal orang bagi suruh jaga, orang yang pegang tu tak boleh. Orang Ya. biasa dia, jadi dia serah kat keluarga raja. Raja cakap boleh pegang, memang boleh pegang lah. Tapi orang tu pegang sakit. Ha, pasal apa? Dia nak keturunan dia saja yang Jadi jaga. orang tua pegang okey, saya pegang pun okey, dia cakap bawa lah. Saya bagi balik. Cuba dia bawa. Akak yang raja dah permaisuri. Orang yang pegang tu memang sakit. Ya. Memang dia tak boleh bawa. Sepasang. Dua. Sebab tu, ni zaman-zaman dulunya orang lah kan. Semua pakai benda-benda ni kadang. Semua nak hebat. Ya. Faham? Akak asal orang mana? Jawa, Melayu, Bugis, Banjar. Kita mak Melayu Pakistan. rasanya Jawa tak pasti. Kalau Pakistan bapa ayah. Okey, contoh dia dulu kat Pakistan. Dia bersembah berhala. Hebat juga sana. Ya. Jadi bila datang Islam baru semua banyak peluk agama Islam. Jadi datang ke sini kan, datang ke Melaka. Kita ni Melaka lah. Tapi sekarang duduk Johor. Melaka ada saudara lagi, Lari ada kat adik. Melaka je. Oh, besar kat Johor. Macam mak pula, macam boleh pun tahu kan, mak pula jadi sahabat dengan bunian. Sahabat dengan bunian. Lagi teguk. Sebab kat rumah tu dia kata kat rumah saya lah ada dia jatuhkan rambut apa semua tu dan mengatakan yang dia ada. Tapi saya tak cakap dengan dia kalau dia kadang-kadang zoom dia datang macam tu. Dia aku minta kau keluar lah, kalau walaupun kau sahabat mak pun minta kau keluar. Tapi sekarang buat masa ni belum ada lagi lah. Belum ada nampak lagi lah. Sebab dia bukan selalu pun dia tapi hari tu potong kuku pun tak adalah kuku ni betul apa lagi. Lepas tu potong kuku. Nanti ada kuku tu dah buang, ada lagi dekat dalam bilik. Ni tak ada dah. Yang tu potong kuku tak ada. Jadi buat tak yang 3 basic hari-hari? Selalu buat jurus istimewa, pagar diri, Jalan-jalan. Jadi tak ada gangguan kan tu? InsyaAllah. Ya. Masih belajar tu pun kena marah juga dengan Sunan tu. Tak Okey. faham kan? Ya, bila marah supaya kita mendewasakan. Kita buka minda kita Baru lagi. first time, jadi tak faham macam mana nak buat ni. Macam mana nak buat ni, lagi benda pernafasan tu kan, lagi tak faham. Sebab tu bila ekspedisi kita ajar live. Buat tak tempat faham. solat buat. Nak tidur pun buat. Nak tidur pakai baju. Baju perguruan. Baju. Kuranglah sikit mimpi yang Tak elok mimpi. lah. Bukan kita Ni kuatkan sihir. bukan itikat pada baju tu, itikat Allah lah. untuk ikhtiar kita. Mungkin akak dengar pakai baju apa kan? Baju perguruan saya macam ni. Ya, ada nampak pergi rumah dia. Akak kan tengok YouTube, setan tengok baju saya, gambar saya ni takut. Lepas saya cakap, riak tak apa pun kak. Tengok gambar saya pun dia takut ni. Siapa tabiat dia? Okey? Ada orang nak rawat lagi ni. Cepat. Biasa je Allah kaki ke depan. Allah dah mati Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Rasa apa? Rasa macam berangin. Tak ada. Berdebar tu lagi. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tadi debar sikit-sikit kan. Duk. Tak ada. Mana pergi debar tu? Nak jelaskan susah betul. Inilah alam gaib. Inilah ilmu spiritual. Cakap yang selalu sakit apa cakap. Sakit apa? Betul dia susah berbesar. Bila cerita tadi, dia tak ada masalah. Dia kan tak ada masalah. Tak ada masalah, Fik. Dia berbesar pun susah. Macam-macam detox dah makan. Seminggu sekali berbesar. Okey, dengan air herba ni. Okey. Dia dah minum dah 1 botol. Nah, kita buat minum. Okey, syahadah, bismillah, niat nak sembuh apa-apa penyakit, insya-Allah. Saya Zul tak boleh kan? Apa tak boleh? Apa tu? Nanti dia makin banyak. Nak tanya dia ni selalu sakit sikit apa kan? Sini. Sebu angin. Angin. Angin tapi dah buat ke apa ke tak Okey, cuba buang saka. Ha? Cuba buang saka. Dia Tak apalah, lain macam kali dia lah. drive. Biasa bawa kereta je. Sakit. Sini okey sikit. Belakang dia selalu sakit. Okey, selalunya saka kalau perempuan dia duduk kat perut, dekat rahim. Kalau lelaki dada, perut. Saka tu. Atau belakang sini, belikat itu belakang. Nak tahu. Orang yang ada saka ni nak mati nanti payah. Tinggal tulang dan kulit, makan kuat. Tapi tak mati-mati. Itu saka lah. Roh dah tak ada lah. Dengan jasad, dengan jin. Pernah dengar tak orang dulu nak mati apa? Buka bumbung kan? Ya. Tu orang dulu. Sekarang tak payah buka bumbung dalam sini. Buang saka, senang je. Bayar 300, settle. Dulu saya kan buat makan. Ejek lapar. Sekarang? Sekarang makan sikit tak mengenal. Ejek dia tak Nampak? makan. Saka dah tak ada. Yang kau makan saka. Akak dah faham sekarang. Kalau Cik Latuk pasti dia faham sama masak-masak. Dia ni masalah sikit nak fahamkan. Penat nak fahamkan. Saya nak cerita panjang-panjang bukan tak boleh. Ada pesakit nak tunggu satu lagi. Ni semua kaum-kaum diorang ni. Cuma diorang ni nak rawat dengan anak budak biasa. Yang tu nak jumpa saya personal. Cakap lah nak jumpa saya sendiri. Alasan dia hajat. Habis nak buat macam mana? Hajat. Dia jenis ilmu ni sama juga adik akak ni. Dia ada ilmu. Dia boleh rawat siapa pun. Cuma dia tak nak rawat, dia takut nanti Dia dia pun macam kena dia dah serang. ada ilmu ni. Kalau dia wakil macam buangkan saka adik-beradik tak boleh. Okey, kalau dia kemampuan boleh buat. Kalau dia tak boleh mampu, tak buat, tak jadi, tak boleh keluar. Saka ni bukan senang, tak semua orang boleh buat. Hari tu masa baru lagi kan. Baru start zikir pun Al-Fatihah pun sikit aja masa tu try akak kan kanser. Jadi tarik dia punya telinga tu yang anu tu. Baru bisa tangan 1 minggu. Tak boleh tak baik-baik. Benar. Tu yang tak berani nak. Terus tak boleh nak genggam tak boleh apa. Yang boleh buat bila tamat 5 minggu, Tu yang tak dukun yang sihir awak bawa pergi tibai. Faham? Tapi tamat 5 minggu, kasi habis dulu. nampak sikit tu sebab kadang macam tengah zikir apa aku baca ni. Apa dia apa nak itu 1 minggu dapat 15,000 je. Nampak sikit. Okey. Lagi nak tanya apa? Tu kalau yang macam dia cakap tu saya punya masalah kalau yang buaya besar tu boleh settle tak? Macam ni. Okey. Dah pernah beli herba ni? Dah pernah. Okey, minum macam mana? Minum setiap pagi ya. Habis-habis dah pun. Pagi petang. Saya minum pagi 2 kali lah. Pagi malam. Okey. Akak kena minum air banyak ni, air suam. Bukan air sejuk, bukan air esbok ataupun air mesin. Okey. 1 botol ni adiknya ada ajar kan? Nama awak apa? Ya. Ila. Yang dalam FB anu biasa tu Telegram tu lah. eh?
Zila. Zila tu. Dalam Telegram Zila. Nama panjang tu. Aku pelik nama apa ni. Tak ada nombor-nombor. Ini macam nombor ekor pun ada. Okey. Satu sudu rata ni, satu botol 500 ml. Kocak, cadar bismillah, minum tangan kanan, teguk, 2 teguk, 3 teguk, habis. Jangan simpan, habiskan kalau boleh pagi tu. Petang, satu botol lagi. Kalau tak mujarab juga kena 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Mungkin akak kurang minum air. Orang yang kurang minum air akan sembelit. Okey? Kamu dah ni. Wan, alfak merah tukar tayar. Ha? Oren dah tukar dah. Ini yang merah pula. Depan kan, dua-dua kan. Ha, pergi buat. Kan tadi kalau cakap tempat makan tadi. Ni kita orang nak buat yang biasa ni. Nanti kalau sekali kita buat untuk buang saka je lah tinggal. Okey. Bila buat rawatan, dia package. Bila buang saka dengan rawat sekali buang. 300 bersihkan sini. Habis yang buat sekarang ni? Ini RM50 saja seorang. Ini rawatan biasa. Buang apa-apa yang tak elok tapi tak termasuk saka. Jadi bila datang lagi termasuk rawatan dengan buang saka. Sekali lagi. Ya. Macam akak pergi tandas. Pagi akak bayar 30 sen ke 50 sen. Tengah hari kena bayar lagi. Tak macam pagi tadi dah masuk. Itu tak kira. Tengah hari masuk lagi bayar. Petang lagi masuk bayar. Betul tak? Nak kena fahamkan akak masa betul ni. Betul. Ha, Okey. faham? Tak boleh dihentik. Okey, contohlah macam abang cakap tadi ada anak belajar kat sini dekat bulan ni. Tak apa. Tapi kalau saya tak ada buat anak murid boleh, tak ada masalah. Anak murid dia buat, okey. Cuba tanya akak ni. Dek, anak murid saya rawat okey tak? Dengar tak? Jangan kat Tabik Adam je, Tabik Adam tak tira mana pun. Sama je anak murid, dan datang masuk adik akak, ada ilmu. Cuma dia tak boleh buat saka lagi. Tak katam ni. Tak katam. Tapi kalau ada ilmu, insya-Allah sihir pun tak boleh tembus. Percaya kat saya. Okey, abang apa nak pesan pada masyarakat New Zealand di luar sana? Ada apa? Apa nak pesan? Cakap je, saya tengok tu masuk YouTube. Cakap je. Pada netizen boleh cuba rawatan di sini. Itu nombor apa? 10 dengan apa ni? 10 11. Akak cakap apa? Cakap terima kasih. Nama abang apa tadi? Raja apa? Raja Iskandar. Akak? Okey lah? Nur Aziza. Nur Aziza. Itu dia cakap dia. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu kepada anda di luar sana. Saya tujukan khas kepada anda penyihir-penyihir di luar sana dan juga penyuruh-penyuruh sihir. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka amat dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu penyihir dengan penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Kepada anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa layari YouTube saya Tabik Adam Emisa, Adam Emisa atau Radin Tabik Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng dan komen yang positif. Mana yang negatif saya tak layan. Jadi kepada anda di luar sana yang tahu mana rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 supaya saya dapat tarbiahkan penyihir-penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggan bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu hak dia. Tapi ada untuk nak gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku matiku kena Allah, kun fayakun. Jadi kepada anda luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, mana yang tak ada kerja dapat kerja, mana yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan yang kaya lagi kaya. Senang dan kaya lupa derma pada siapa? Adik-adik yang terdekat, derma pada yang jauh. Maka dari itu jangan lupa
Zikir, 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 zikir. Zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut atau jasad, di hati untuk orang. Orang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup atau putar menggada dia. Jangan lupa selawat Tuhan Salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye. Pada TikTok